عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam bagi junjungan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung kuliah kita dari kitab Mustikah Hadis dari muka surat 278. Tajuk yang akan kita baca ini merupakan sambungan daripada kuliah yang lepas yang berkaitan dengan kaum perempuan digalakkan bersedekah dan sebab-sebabnya. Disebabkan ramai di antara kaum perempuan ini menyeleweng dari ajaran Islam, disebabkan beberapa sifat buruk yang sepatutnya dijauhi oleh seorang isteri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan agar kaum perempuan ini dengan suatu nasihat untuk menyelamatkan wanita ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita ini ialah Nabi menggalakkan mereka supaya selalu bersedekah. Kerana apa? Sedekah ini akan menolong mereka di dunia dan juga di akhirat, dan akan menyelamatkan mereka di dunia dan juga di akhirat. Itu satu hadis yang telah kita baca. Kemudian antara lain nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini menjauhi segala jenis tabiat perangai yang buruk, perangai-perangai yang buruk, dan antaranya ialah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ini memperbanyakkan istighfar, Kata dalam sebuah hadis, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum perempuan, bersedekahlah dan banyakkanlah beristighfar. Bersedekah dan banyakkan istighfar, kerana sesungguhnya aku mengetahui bahawa golongan yang banyak sekali di antara aku mengetahui bahawa kamu, yakni kaum wanita, antara golongan yang banyak sekali di dalam api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perangai buruk yang ada di kalangan sebahagian daripada wanita ialah perbuatan mudah mengutuk, memaki hamun dan sumpah saranah yang dilakukan oleh seseorang, baik lelaki maupun perempuan. Perangai itu dilarang. Perangai mengutuk, memaki hamun, sumpah saranah. Tetapi yang banyak melakukan perkara tersebut, seperti mana diterangkan oleh hadis, ialah kaum wanita. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam menegur mereka supaya menjauhi perangai buruk tersebut. Antaranya perangai buruk tersebut ialah mereka
mereka mengkufuri nikmat yang mereka terima daripada suami mereka. Mereka menganggap tidak ada kebaikan pun yang pernah mereka terima daripada suami. Itu. Kemudian kita sambung. Banyak pula di antara kaum perempuan yang mudah sekali melupakan budi baik suami masing-masing. Ini ditegaskan di dalam hadis, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu." Rawahu Bukhari. Ini hadis yang panjang. Antara sambungan hadis ini, ujung dia, kata Nabi, kalau engkau wahai suami berbuat baik sepanjang hayatmu sekalipun kepada salah seorang dari isteri-isteri kamu, sepanjang hidup kamu buat baik pada isteri kamu, kemudian isteri kamu tiba-tiba pada suatu hari melihat sesuatu perkara kecil yang tidak menyenangkan hatinya daripada kamu, ia akan terus berkata dengan marahnya, kata perempuan isteri ini, aku tidak pernah melihat sebarang perkara yang baik daripada kamu. Dia kata pada suami dia. Padahal suami dia sepanjang hayat itu buat baik. Tiba-tiba suami ini ada buat suatu perkara yang bagi isteri ini suatu perkara yang tak elok bagi dia. Perkara kecil. Tapi isteri ini dia lupa tentang kebaikan suami ini. Dia kata, saya tak pernah melihat sebarang perkara baik pun daripada kamu. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum perempuan, terutamanya yang melakukan perkara yang dilarang ini, supaya mereka selalu beristighfar. Baik, kita sambung tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan supaya selalu beristighfar dan bersedekah. Semoga kita beroleh rahmat. Ingatan ini bagi kedua-dua pihak, baik lelaki maupun perempuan. Pihak lelaki diingatkan supaya sentiasa waspada. Jangan terperangkap dengan pujuk rayu perempuan yang bertujuan buruk. Perempuan ni walaupun dia lemah, tapi dia ada kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang lelaki. Maka seorang suami ini, seorang lelaki perlu berjaga-jaga daripada pujukan perempuan-perempuan yang membawa kepada keburukan. Pihak perempuan pula diingatkan, kalau pengaruh mereka yang besar dan sangat-sangat berkesan itu digunakan untuk perkara yang dimurkai Allah, maka buruklah balasannya. Walaupun perempuan itu diberi kelebihan oleh Allah, tapi kalau kelebihan itu, keistimewaan itu digunakan pada perkara yang buruk, maka ia membawa keburukan bagi perempuan itu sendiri di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kalau digunakan nikmat tersebut dengan tujuan yang murni, disertakan dengan segala usaha ikhtiar yang ada padanya untuk membantu suaminya mencapai kejayaan dan membentuk masyarakat rumah tangga yang beriman dan beramal soleh, aman, damai dan makmur, maka balasannya ialah syurga, jannatun na'im. Begitu pula sebaliknya, kalau nikmat tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya, membantu suami melaksanakan tanggungjawab serta berusaha untuk membina sebuah rumah tangga yang dirahmati Allah, maka perbuatan amalan tersebut akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Dalam hadis yang lalu, baginda juga menerangkan kepada kaum perempuan bahawa mereka kurang menggunakan akal berbanding dengan kaum lelaki. Disifatkan demikian kerana kaum perempuan lebih banyak menggunakan perasaan daripada menggunakan akal. Dan kerana itulah, semasa menjadi saksi misalnya, maka syarak menetapkan bahawa dua orang saksi perempuan hanya dapat menyamai seorang saksi laki-laki. Seorang saksi laki. Begitulah juga beberapa perkara yang lain hanya ditugaskan kepada kaum lelaki sahaja, tidak kepada kaum perempuan. Bukan makna kaum perempuan ni dia tidak baik. Baik, tak ada masalah. Cuma ada tempat-tempat kaum lelaki itu lebih layak berbanding kaum perempuan. Kepada kaum perempuan,
seperti juga kaum lelaki. Kaum lelaki ada tempat yang dia layak, ada tempat dia tak layak. Kaum lelaki tak ada yang mengandung. Gitu. Tapi kelebihan tu ada pada perempuan. Begitu juga ada kelebihan yang ada pada lelaki yang tidak diberi kepada perempuan. Kepada kaum perempuan, perasaan atau atifah ini mempunyai dua segi, yang baik dan juga yang buruk. Jadi perempuan ini dia banyak bertindak berdasarkan perasaan. Dan perasaan ni ataupun atifah ini ada yang baik, ada yang buruk. Kalau seseorang perempuan dalam tindak tanduk lebih banyak menurut perasaannya daripada menggunakan akalnya, maka itu bukan sahaja satu kelemahan, bahkan merugikan. Jadi perasaan atifah ini perlu disandarkan, disekalikan dengan akal. Barulah perasaan itu akan disalurkan pada perkara-perkara yang baik menurut syarak. Tetapi kalau perasaan itu tidak dikawal dengan akal, maka seseorang itu akan melakukan sesuatu perkara tanpa melihat peraturan hukum hakam di dalam agama. Akhirnya dia akan mengikut hawa nafsu semata-mata. Lebih-lebih lagi semasa ini seorang perempuan itu menghadapi sesuatu masalah dengan suaminya, maka perasaannya yang melampau itu akan mendorongnya menaruh buruk sangka atau cemburu yang tidak berasas. Lalu ia menuduh suaminya dengan yang bukan-bukan. Dan kalaulah suaminya tidak bersifat sabar dan tidak ada pengetahuan umum tentang tabiat kaum perempuan yang banyak ragamnya itu, akan retaklah rumah tangganya. Pasal itu kadang-kadang perempuan ni terlampau kuat sangat perasaannya, cemburunya, buruk sangkanya, gini-gini. Yang itu kena dididik dengan agama untuk menghilangkannya. Didikkan dengan agama boleh mengurangkan perasaan buruk tersebut. Dari segi yang lain pula, wujudnya atifah atau perasaan hati yang berlebihan itu pada kaum perempuan yang mudah menimbulkan perasaan belas kasihan adalah sesuai dengan sifatnya sebagai ibu yang sanggup menyenggang mata dan mengorbankan segala-galanya untuk membela, dan mengasuh anak-anaknya semenjak anak itu dilahirkan dan seterusnya. Tapi perasaan tadi ini, perasaan atifah ini, perasaan hati yang lembut ini, dia merupakan suatu sifat yang paling penting bagi seorang ibu. Pasal itu kita tengok isteri inilah yang mula-mula bangun kalau anak itu menangis. Kalau lapar, dialah yang sibuk buat makanan sebagainya. Kenapa? Kerana ada perasaan atifah, belas kasihan yang tinggi. Ini bila disalurkan pada tempat yang baik, maka jadi baik. Tapi kalau perempuan itu tidak ada perasaan kasih sayang, belas kasihan, dia sanggup membuang anaknya, dia sanggup menanam anaknya hidup-hidup dan sebagainya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lalu, baginda juga menerangkan kepada kaum perempuan bahawa mereka kurang amal agama. Kerana apa? Kerana mana-mana perempuan yang datang bulat tidak dapat mengerjakan sembahyang dan tidak dapat pula berpuasa dalam bulan Ramadan. Antara kekurangan agama ni, ini dari segi amal, ialah apabila perempuan ini didatangi haid, maka mereka tidak dapat melaksanakan ibadat, antaranya ibadat sembahyang dan juga puasa pada bulan Ramadan. Baginda menyatakan yang demikian bukan untuk menyalahkan, kerana halangan yang tersebut adalah di luar kuasa kaum perempuan. Bukan untuk menyalahkan perempuan, bukan makna mereka ni tidak baik, bukan. Tetapi benda itu memang benda yang Allah dah sediakan bagi perempuan. Tetapi baginda hanya mengingatkan tentang kekurangan itu. Semoga semasa berada dalam keadaan biasa, dapatlah mereka mengerjakan amal-amal kebajikan sebanyak-banyaknya untuk menutup kekurangan itu. Dan di antara amal-amal kebajikan yang besar pahalanya
ialah bersedekah. Bersedekah. Namun bersedekah ni boleh buat sama ada ketika haid ataupun bukan haid. Jadi itulah antara panduan, pedoman yang diberi oleh Nabi SAW kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sekarang kita masuk kepada tajuk yang seterusnya. Hukum isteri bersedekah dari harta suaminya dan orang gaji bersedekah dari harta majikannya. Bolehkah bolehkah isteri ini bersedekah, sedekah kepada orang lain daripada harta suami ini, ataupun orang gaji dia beri sedekah kepada orang lain daripada harta majikannya. Jadi kita tengok hadis tuan-tuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasaddaqatil mar'atu min ta'ami zawjiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha wa li zawjiha bima kasabah wa lil khazini mithla dhalik. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila isteri bersedekah dari benda-benda makanan kepunyaan suaminya, sedekah makanan kepunyaan suaminya dengan tidak menyalahgunakannya, maka ia mendapat pahala. Dan suaminya pula juga mendapat pahala dengan sebab usahanya. Bahkan orang gaji yang menjaga dan menyampaikan sedekah itu mendapat pahala yang sama. Jadi daripada hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW memberitahu antara lain pengajaran yang kita boleh ambil, isteri berkewajipan menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Semasa membelanjakan harta tersebut untuk keperluan rumah tangga dan anak pinak, maka hendaklah dibelanjakan dengan cara yang betul dan tidak membazir. Itu satu. Demikian juga kewajipan orang gaji yang menjaga harta tuannya. Selain dari itu, ia hendaklah mendapat izin terlebih dahulu daripada suami atau tuan punya harta itu sebelum dibelanjakan atau disedekahkan sekalipun. Jadi kalau isteri ni dah dapat hak dia, belanjanya dah dapat ni semua, dia nak sedekah pula harta yang milik suami ni kepada orang lain, maka hendaklah dia minta izin daripada suaminya terlebih dahulu. Sesudah mendapat izin, maka isteri yang bersedekah dari harta suaminya akan mendapat pahala. Demikian juga suaminya, tuan punya harta itu, dan orang gaji yang menyampaikan sedekah itu masing-masing akan mendapat pahala seperti yang dijanjikan dalam hadis ini. Jadi hadis tadi memberitahu bahawa seorang isteri itu dia sedekahkan barang makanan, sedekahkan benda-benda makanan kepunyaan suami. Dia dah minta izin. Kemudian isteri itu pun beri sedekah kepada orang lain. Maka isteri itu mendapat pahala kerana dia mengeluarkan harta itu beri kepada orang sedekah, dan suami itu pun mendapat pahala kerana usaha untuk mendapatkan harta tersebut dan sebagainya. Dan juga izin yang diberi oleh suami itu, suami pun dapat pahala. Itu tentang sedekah seorang isteri selepas mendapat izin daripada suami. Baik. Kemudian di sana tentang wajibnya izin ini ditegaskan lagi dalam sebuah hadis, an Abdullah bin Amir bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin atiyatun illa bi izni zawjiha. Dari Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak diharuskan bagi seorang perempuan memberikan sesuatu pemberian dari harta suaminya
melainkan dengan izin suaminya. Dalam hadis yang lain pula disebut an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatihi ama hajjatil wada' la tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi izni zawjiha. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, katanya aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya pada tahun baginda mengerjakan haji wada'. Apa kata Nabi? Seseorang isteri tidak harus memberikan sesuatu dari rumah suaminya, iaitu harta suaminya, melainkan dengan izin suaminya. Jadi daripada hadis-hadis tadi memberitahu kepada kita seorang isteri ataupun orang gaji bila nak sedekahkan harta milik suami ataupun tuan majikannya itu perlulah mendapat izin daripada suami ataupun tuan majikan tersebut. Namun di sana ada beberapa pengecualian yang diberi oleh Islam, yang mana seorang isteri boleh memberi sedekah tersebut walaupun belum mendapat izin daripada suami. Dan insya-Allah kita akan baca tajuk tersebut, iaitu pengecualian untuk mendapatkan izin sebelum memberi sedekah kepada orang lain. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.